Okay, salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung 7.3 bersedia dengan modul yang saya bekalkan. Okey, ini handout yang saya beri kepada kamu. Aplikasi faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan harian. Okey. Okey, tajuk ini dia sedikit sahaja tapi luas. Okey, ada banyak aplikasi faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, iaitu ada faktor saiz, faktor kepekatan, faktor suhu, faktor mangkin. Kita ada 4. Okey, di 7.2 saya ringkaskan sebagai KSSM. Okey, so kita ada 4 faktor di sini. Di kehidupan harian memang akan ada faktor yang kita belajar ini mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, so contoh ini dia akan bagi sama ada permulaan untuk awak fikir, okey, ni contoh daging kecil, daging saiz besar, okey, ketika memasak, ada banyak. So kita lihat di sinilah. So itu akan diberi untuk awak fikir kehidupan harian yang berkait dengan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, lepas tu baru dia masuk ke soalan tanya eksperimen yang ada di makmal yang mengkaji faktor tersebut. So, macam mana pun you kena tahu faktor apa. Okey, sama ada saiz, you kena cari sama ada saiz, kepekatan, suhu atau mangkin. You kena cari faktor dia. So, bila you ada faktor, senang untuk you teruskan merancang dan senang untuk awak masuk ke bahagian teori pelanggaran. 7.4 nanti kita akan belajar bagaimana nak tulis teori pelanggaran. Okey, so faktor dia penting. Okey, contoh di sini kepekatan dululah KSSM. Okey, semakin tinggi kepekatan bahan tindak balas, okey, semakin tinggi dia ada perkataan yang penting. Bilangan zarah per unit isi padu yang terdedah kepada tindak balas. Maka kadar tindak balas meningkat. Okey, so sini saya guna semakin tinggi kepekatan, semakin tinggi kadar tindak balas. Okey, tapi ini ayat yang umum sahaja. Kita tak pakai ini untuk masa penerangan teori pelanggaran, sebab teori pelanggaran nanti dia ada tindak balas kimia. Faham? Tindak balas kimia itu maka kita kena gantikan contoh bilangan zarah. Apa zarah yang terlibat di situ? Nanti kita akan belajar. Lepas tu kita tak pakai meningkat di sini sebab tiada bandingan. Kalau ada bandingan kita pakai lebih tinggi daripada apa? Kadar tindak balas eksperimen 1 lebih tinggi daripada eksperimen 2 sebab melibatkan bandingan. Sini tak ada bandingan. Okey, so setakat umum sahaja. So keyword yang penting bila you sebut kepekatan dia, bilangan zarah per unit isi padu. Maksud untuk isi padu tertentu, bilangan zarah dia telah bertambah. Okey, untuk volume tertentu. Okey, contoh apa? Apa contoh yang berkait dengan kepekatan? Okey, yang pertama ada banyak, so saya ambil yang dari buku teks. Hujan asid mempercepatkan kakisan logam. So kita boleh ada penerangan kemudian 7.4 nanti. So kita tahu dulu apa aplikasi yang ada. Okey, kedua, mengambil 2 tablet antacid adalah lebih berkesan. Bila you ambil 2, dia lebih pekat. Okey, lebih pekat maka lebih berkesan. Tapi kalau ubat ni dia bergantung pada preskripsi doktor juga, dia tak boleh suka-suka ambil lebih-lebih. Okey. Lalutan peluntur yang pekat adalah lebih berkesan. Lalutan peluntur yang pekat adalah lebih berkesan. Okey, mampatan wap petrol dan udara meningkatkan kepekatan wap petrol dan menyebabkan pembakaran petrol berlaku dengan cepat. So ini wap petrol dia meningkatkan kepekatan. Kalau you buat mampatan, maksud you press dia, compress dia, okey, dia akan tinggikan kepekatan. So di sini boleh juga kalau wap itu adalah gas. So gas kita kait dengan tekanan, betul? So bila tekanan you mampatkan dia, kita boleh guna penerangan kepekatan. Okey, sama saja. Itu sebab dia tekanan kita tak ada highlight di sini sebab tekanan itu adalah untuk gas. Tekanan untuk gas adalah faktor, tapi boleh guna cara kepekatan. Sebab bila you tekan dia, you compress gas itu, dia akan jadi pekat lah. Sama saja sebab unit isi padu tertentu, dia punya bilangan zarah sudah meningkat sebab you compress dia. Okey, semakin tinggi suhu bahan tindak balas. Bila kait dengan suhu, okay, kita mesti ada perkataan tenaga kinetik. Okay, dia punya bilangan zarah sama banyak, tapi pergerakan dia cepat.
Okey, maka kadar tindak balas cepat. Okey, kadar tindak balas dia meningkat. Okey, tindak balas cepat. Semakin tinggi suhu, maka kita kait dengan tenaga kinetik dia. Di sini beza dia, kita nanti akan lihat gambar rajah di 7.4. Bila you tinggikan suhu, bilangan zarah untuk unit isi padu tertentu, dia sama sahaja. Dia tak ada perbezaan. Tapi bilangan yang sama itu, dia punya movement lebih cepat. Pergerakan dia cepat. Okay, sebab tenaga kinetik dia meningkat. Okay. Contoh, makanan masak lebih cepat pada suhu tinggi. Okay. Seperti sejuk pula, suhu rendah melambatkan pertumbuhan mikroorganisma. So masa dia cerita simpanan peti sejuk, benda itu tidak basi, semua itu maksud dia sudah kait dengan faktor suhu. So seterusnya daripada soalan itu, you boleh merancang suhu. Merancang suhu guna pangkal X. Merancang kepekatan guna eksperimen pangkal X. Merancang saiz guna pengesaran air yang ada gas masuk ke biuret. Okay. Kalau perancangan untuk mangkin, boleh guna juga pengesaran air. Okay, iaitu mangkin CuSO4. Itu 7.2. Boleh lihat balik. Okay, membasuh pakaian dalam air panas lebih cepat menghilangkan kotoran. Itu sebab dia bila kita pergi dobi yang self-service punya dobi, dia ada pilih air panas, air sejuk. Sebab basuh pakaian dalam air panas lebih cepat untuk hilangkan kotoran. Lebih berkesan sebenarnya. Okay, air mendidih pada 100 degree Celsius. Manakala minyak masak belum mendidih walaupun dipanaskan sehingga 180 degree Celsius. So makanan yang digoreng dalam minyak masak akan lebih cepat masak. Bila dia cerita memasak untuk air mendidih 100 degree, lepas tu ada 180 degree Celsius, itu maksud dia sudah ada faktor suhu. Dia kait dengan suhu. Itu sebab dia kita mesti guna minyak untuk memasak lah. Sebab dia boleh sampai 180 degree Celsius, suhu yang tinggi. Ini faktor untuk suhu. Dah dua. So, ini contoh-contoh aplikasi yang ada. Supaya you tahu dan you ada idea. Nanti ada idea untuk teruskan faktor apa yang penting. You kena tahu faktor apa. Faktor saiz pula. Ini senang, faktor saiz. Semakin kecil saiz bahan tindak balas, semakin besar jumlah luas permukaan, kadar tindak balas meningkat. Maka you kena guna saiz yang kecil. Kalau saiz besar, dia lambat. Saiz kecil, kenapa? Sebab dia jumlah luas permukaan. Tiga perkataan ini tidak dipisahkan. Jangan kata luas permukaan saja. Dia kena ambil kira jumlah dia, semua luas permukaan dia. Setiap sebuk yang kecil tu bahagian terdedah dengan pelanggaran itu maksudnya jumlah luas permukaan. Satu perkataan pun tak boleh kurang di sini. Dia tiga ini sekali sahaja. Jumlah luas permukaan, total surface area. Without total wrong. Tak boleh ada, kena semua ini. Contoh daging kisar masak lebih cepat. Maksud daging yang kecil lah, ketulang kecil-kecil means meat cooks faster. Daging kisar masak lebih cepat. Kemudian kita ada kepingan kecil arang terbakar lebih cepat untuk menghasilkan api yang lebih panas. Itu sebab kita pergi barbecue tak boleh pakai arang besar-besar punya. Kita kena mula dengan kecil-kecil, lepas tu ganti dengan besar punya. Itulah sebab yang kecil ini dia bakar lebih cepat dan api dia lebih panas. Ini kepingan kecil, ini faktor saiz. Tablet antasid juga dikunyah sebelum telan. So, bila dia sebut dikunyah sebelum telan, maksudnya itu sudah kait dengan saiz. Bila you kunyah, saiz dah jadi kecil. So, bila masuk ke stomach, so dia akan lebih cepat untuk bertindak balas. Jalur kentang masak lebih cepat banding dengan potato yang kecil-kecil. Potato yang besar, you potong besar, you nak goreng lambat. Baik you buatkan jalur. Ini yang berkait dengan saiz. Bila dia cerita benda yang ada kaitan macam ini, maksud dia sudah bawa apa? Faktor saiz untuk awak. So seterusnya dia suruh merancang satu eksperimen. So you kena fikir saiz punya eksperimen. Contoh kalsium karbonat dengan asid zinc
logam dengan asid, so boleh tukar saiz untuk kalsium karbonat. Ketulan besar, ketulan kecil atau sebut lah. Okay, so ini untuk saiz. Okay, faktor yang terakhir adalah mangkin. So mangkin menyediakan satu limpasan alternatif, maksud dia cipta lagi satu laluan untuk tenaga pengaktifan yang lebih rendah, maka kadar tindak balas dia akan meningkat. Okay, sebab dia tak perlu lalu tenaga pengaktifan yang tinggi. Ini kita akan lihat lebih jelas masa 7.4. Sebab 7.4 kita kena terangkan. Bukan setakat tahu, oh ini faktor saiz, ini faktor suhu, lepas tu kita stop. Tak boleh. Kita kena terangkan. Okay, terangkan guna apa? Teori pelanggaran. Okay, so kita ada 3 proses di sini di mana kita untuk silibus yang dulu, dia memang belajar detail apa itu Haber proses, apa itu proses Oswald, apa itu proses sentuh. Tapi untuk KSSM tak adalah sebab dah tak relevan dengan keadaan semasa. Okay, so proses Haber ini untuk membuat apa? Siapa tahu? Proses Haber untuk membuat apa? Dan apa mangkin dia? Okay, siapa-siapa yang boleh jawab? Amonia, sir. Yes, okay. Proses Haber untuk membuat amonia. Dan dia guna apa sebagai mangkin? Mangkin tak boleh suka-suka pakai. Kalau CuSO4 kita pakai untuk mama dengan asid, logam dengan asid tindak balas, kita pakai CuSO4 sebagai mangkin. Kalau proses Haber pakai apa sebagai mangkin? Okey, bagi sedikit masa boleh tengok dekat buku teks. Semua orang? Iron, sir? Yes, iron. Iron itu besi. Okay, very good. Besi. Okay, so kita ada dalam industri proses Haber ini adalah amonia, mencipta amonia guna besi sebagai mangkin. Okay, proses Oswald cipta apa? Nitric acid. Yes, very good. Asid nitrik dan menggunakan apa sebagai mangkin? Platinum. Okay, platinum, very good. Okay, proses sentuh ini biasanya sebab kita selalu pakai apa dalam makmal, so proses sentuh membuat apa? Asid juga. Sulfuric acid, sir. Yes, sulfuric acid. Okay, proses sentuh untuk membuat asid sulfurik dan menggunakan apa sebagai mangkin? Bermula dengan V huruf. Vanadium oksida. Yes, okay, very good. Vanadium 5 oksida. Okay, V tu Roman dia 5, kena V5. Okay, vanadium 5 oksida. Okay, bila macam ni, you tengok mangkin ini dia spesifik. Dia bukannya apa-apa saja boleh jadi mangkin. Dia untuk tindak balas tertentu, maka mangkin tertentu. So, contoh dalam badan kita panggil enzim. Enzim tu sebenarnya dalam kimia ini mangkin. Okay, contoh untuk tindak balas apa, pakai enzim apa. Untuk tindak balas seterusnya, pakai enzim apa. Dia tertentu sahaja, spesifik. Okay, so ini antara yang ada dalam industri, yang ada dalam silibus dulu, tapi dikeluarkanlah sebagai simple sahaja, tinggal macam ini je. Tak payah detail pergi belajar apa proses sentuh, apa proses Oswald, tak ada lah KSSM. Sebab ini tak relevan, mungkin ini dalam industri sahaja. Kita tak dapat nak buat apa-apa dalam makmal. Okey, ini yang kita baru belajar, proses penghidrogenan untuk membuat margarin dan menggunakan nikel sebagai mangkin. Proses penghidrogenan kita belajar masa sebatian karbon hari itu, sebatian karbon. Okey, tapi kalau you mula dari form 4, kira benda ini agak tak tahulah, margarin tak pernah tengok lagi, tapi bila ulang kaji sudah jadi mudah untuk awak. Okey, pengubah bermangkin dalam exhaust kenderaan
ini buku teks kita, menukarkan bahan pencemar kepada produk yang tidak berbahaya dengan kehadiran ada satu mungkin platinum. Okey, dalam semua exhaust pipe kita, kita ada catalytic converter ni. Nak tukarkan, kalau tak benda bahaya semua terbebas ke udara kita. Okey, so ini aplikasi 4 faktor yang kita ada. Bermula daripada faktor kepekatan K, S, SM. S untuk kedua, okey, suhu. Lepas tu kita ada size, okey, kita ada mungkin. Okey. So kalau you lihat 7.2, seterusnya dia akan suruh awak merancang kan apa eksperimen yang sesuai. Okey, bila you tengok 7.2, size, kepekatan dengan suhu, kita guna cara yang ada pangkal X. Ada 2 gambar rajah sahaja saya tunjuk awak dekat 7.2. Kemudian size dengan mungkin kita boleh pakai yang kutip gas. Okey, iaitu pakai CuSO4 sebagai mungkin. Boleh kutip gas, tengok mana yang banyak gas dikutip. Okey, atau nak tunjukkan setakat mungkin sahaja boleh guna lalutan hidrogen peroksida. Okey, iaitu menyala semula kayu uji berbara. Okey, terima kasih untuk kelas hari ini.